أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, para pecinta bahasa Arab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita bersama-sama akan belajar bahasa Arab pada petang hari ini. Kita akan berkongsi kepada kaum muslimin dan muslimat semuanya mengenai bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab tu ada dua ilmu yang asas sangat dalam mempelajari bahasa Arab. Jadi kalau kita baru mula belajar bahasa Arab ni, ada dua ilmu yang sangat penting dan mustahak kita belajar. Yang pertama tu ilmu nahwu, nama dia, ilmu nahwi. Jadi nahwu tu, ini kitab dia ada ilmu nahwu. Ni ilmu nahwu. Ni ilmu nahwi. Ilmu nahwi ni atau nahwu, orang selalu cakap nahwu, itu tu mengenai dia perubahan akhir perkataan. Mengenai akhir perkataan. Keadaan akhir dari perkataan. Maknanya, kalau ilmu nahwi, kita akan belajar akhir dari perkataan. Macam mana bentuk akhir dia. Sama ada kalau kita jumpa dalam Al-Quran, ada Allahu, ada Allahi, ada Allaha. Akhir dia tu macam mana? Ada kita terjumpa muslimuna. Kenapa kadang-kadang lil muslimina? Lepas tu ada Abu Hurairah. Lepas tu ada Abi Hurairah. Kenapa berubah-ubah ujung dia tu? Jadi ujung dari perkataan itu kita belajar dalam nahwu. Ada juga perkataan tu yang tak berubah-ubah ujung dia. Macam alladzi. Alladzina di awal ada juga alladzina yu'minuna. Di tengah-tengah ada juga lilladzina. Tak berubah-ubah dia. Jadi ada, kalau dalam nahwu ni kita belajar mengenai akhir dari perkataan. Beza dengan ilmu tasrif. Kalau tasrif ni perubahan semua bentuk perkataan tu, pattern perkataan tu dah berubah semua dia. Macam bahasa kita punya, kalau kita dalam bahasa Melayu itu ada menulis. Mula tu boleh berubah jadi tulisan, boleh menjadi penulis, boleh menjadi ditulis, boleh menjadi masa menulis, boleh jadi waktu menulis. Jadi dia ubah dia perkataan tu cuma dari asas satu perkataan je, iaitu tulis. Jadi boleh dapat perkataan-perkataan yang lain. Tapi kalau nahwu, ujung dia saja. Jadi Allahu, Allahi, Allah, Allaha. Jadi maknanya belajar tasrif ataupun belajar nahwu, kita belajar mengenai perkataan. Jadi kita fokus dia dalam perkataan. Jadi pertama kita mesti faham tu apa sahaja perkataan dalam bahasa Arab, jenis-jenis dia. Jadi kita kena faham dulu perkataan. Sebab yang kita nak kongsikan tu mengenai perkataan je. Perubahan perkataan atau keadaan akhir dari perkataan tu. Maknanya kita fokus dalam perkataan. Perkataan dalam bahasa Arab, kalau kita buka buku Ustaz Samsul Ma'arif, di buku nahwu dia ataupun buku tasrif, ada jelaskan. Perkataan tu terbagi atas 3 macam perkataan atau kata. Kalau dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia, orang cakap kalau nak menyusun ayat, susunlah dari perkataan, kata per kata. Jadi perkataan tu adalah unsur dari ayat. Ini kata. Perkataan dalam bahasa Arab dinamai kalimatun. Dalam bahasa Inggeris dinamai words. Jadi kalau antum cakap saya, itu perkataan tu. Bahasa Arab nama dia kalimatun, perkataan tu. Kalau antum dah baca surah Al-Baqarah kan Al-Kitabu kan?
Al-kitabu tu makna dia kitab. Tu perkataan tu. Atau dalam Al-Baqarah. Al-Baqarah tu makna dia sapi. Itu pun perkataan tu. Cuma kita sekarang nak tahu jenis-jenis perkataan dalam bahasa Arab. Jenis dia ada 3 macam. Ada 3 jenis dia. Pertama ismun, kedua fi'lun, ketiga harfun. Ismun ni kalau bahasa kita punya kata benda. Jadi ismun ni kata benda macam nama orang. Nama orang, contohnya Yusuf, Ibrahim. Itu kata benda tu. Ismun dia maknanya. Jadi kalau Jadi Ustaz, bagi ramai lah betul-betul kita ni, ada yang berpendidikan Inggeris. Jadi bila main isim ini, kalau dalam Inggeris bermaknanya noun. Noun. Dalam isim ni noun. Ya. Okey, faham tu. Kalau dalam bahasa Melayu maknanya kata benda. Kata benda. Betul. Hafal benda ni? Hafal. Ya. Okey, insya-Allah. Cuma Haji atau pelajar-pelajar kaum muslimin dan muslimat yang lain, kalau kata benda sebenarnya dalam bahasa Arab, ismun dalam bahasa Arab ni, kalau dalam bahasa Inggeris ada noun kan? Ada pronouns, ada adverb, ada adjective. Yang semua yang tu itu termasuk kepada ismun tu. Pronouns, adverb. Dia lagi ringkas. Semua dia masuk dalam satu isim. Dia masuk isim. Kecuali verb. Kecuali verb. Verb dengan preposition tadi. Dia ada 3 dalam bahasa Arab. Masya Allah, mudah sangat. Baik. Yang kedua lah? Berarti itu dia noun. Ya. Noun dia boleh yang lain. Tapi kalau fi'ilun atau kata kerja, dia khusus verb saja. Kalau kita nak compare dengan bahasa Inggeris, khusus verb saja. Jadi kalau kita cakap makan, itu verb, itu fi'ilun. Jangan kita cakap ismun, tak boleh. Tapi kalau makanan, tu ismun tu. Sebab dia benda. Tapi kalau masih still kita cakap makan, arti kan menyatakan pekerjaan tu. Saya makan. Itu fi'ilun dia. Itu dia. Jadi itu ismun dengan fi'ilun. Jadi makna fi'il dalam bahasa Inggeris makna dia ialah verb. Perbuatan. I am playing. Ya betul. Playing kan kita main. Itu perbuatan. Okey, faham. Berarti dan ciri khas daripada fi'lun ni adalah dia mempunyai masa yang mengikat dia. Macam Haji cakap tadi, atau kalau yang belajar bahasa Inggeris ada I am playing. Ada yang playing, ada played, ada pakai ed. Jadi dia ada masa di sana, ada ketentuan masa dia. Itu fi'lun tu. Kalau ismun tak ada ketentuan masa. Jadi fi'il ni adalah perbuatan. Kita makan, kita tidur. Betul. Kita nyanyi. Betul. Kita main. Semuanya adalah perbuatan. Ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggeris ni, kalau verb ni dia ada present tense. Betul. Dia ada past tense. Dia ada future tense. Betul. Ya. Jadi huraiannya semua masuk dalam fi'il. Betul. Macam tadi cakap, kalau fi'lun ni, kata kerja ni, dia ada masa dia, masa fokus dia. Ada yang masa presence dia, di masa yang lampau ada. Jadi dia ada masa khas. Tapi kalau ismun tak ada, ismun noun yang tak ada. Betul. Okay. Kalau dalam bahasa Inggeris, kalau noun ya, noun ni dicontoh, kalau noun dia bagi nama dia, contohnya boy. Betul. Lepas tu John, nama dia. Boy, apa itu man, Mr. Smith, betul. girl, Betul. Mary. Ini semuanya adalah noun. Isim. Yang kedua ni fi'il. Mudah sangat saya. Mudah. Sebenarnya mudah sangat nak membezakan. Kalau dia dah kata kerja, tak mungkin isim. Berarti selain kata kerja, isim dia tu. Macam mana nak bezakan isim dengan harfun? Sekarang kita tengok harfun. Tadi saya cakap kan, bezakan fi'il dengan isim, just kalau kata kerja dia, fi'il dia. Kalau harfun, dia dalam bahasa Inggeris, dia dinamai preposition. Atau kata penghubung. Macam bahasa kita Melayu, dari, kepada, atau untuk, dengan. Itu huruf tu. Huruf dalam. Cuma huruf bahasa Arab ni, huruf itu sebenarnya ada, nak tambahkan sikit, huruf tu dalam bahasa tu ada 2. Kita selalu semasa mengaji,
Itu cakap kan huruf hijaiyah. Alif, ba, ta. Itu huruf juga, betul, huruf. Tapi yang itu tu huruf yang tak mempunyai makna. Kalau huruf yang kita maksud yang di sini ni huruf punya makna. Makna dia tu apa? Dari. Tapi makna dia tu akan sempurna kita fahami jikalau dia bercampur dengan fi'il dan isim. Maknanya huruf ni dia adalah pasangan dari fi'il kadang-kadang ataupun dia pasangan dari ismun. Dia tak boleh seorang-seorang. Jadi dia isim ni fi'il, huruf ni yang menemani isim atau yang menemani fi'il. Kalau dalam bahasa Inggeris Ustaz, preposition ini, contoh-contohnya preposition. To, for, at, kemudian ada lagi against, jadi with, semua ni adalah huruf preposition. Betul. Mudah betul tiga-tiga. Yang ini tiga-tiga ni semua kena hafal. Kita pelajar-pelajar yang ini, bila kita nak belajar bahasa Arab ini, yang pertama kita kena belajar ini words. Kata ada terbagi kepada tiga. Isim, fi'il dan huruf. Boleh kita main satu lagu Ustaz? Kita ada lagu ni, boleh kita main satu lagu? Boleh. Bagi lagu. Jadi dalam belajar yang 3 bulan, di sana dia ada bagi lagu. Lagu ni isi lagu ni mengenai inilah. Dia menjelaskan perkataan tu terbagi atas 3. Dah dulu. Atau sini. Jumlahnya ada 3. Pembagian kalimat. Jadi Ya Nabi salam alaika. Jadi ini yang lagu. Ya Rasul kita senang nak hafalkan pembagian isim. Ini lagu dia. Ini dari kalimat itu jumlahnya ada 3. Ada 3 jumlah kalimat. Kalimat isim, fi'il dan juga huruf. Dan huruf. Isim itu Ini pemakna isim. adalah kata benda. Fi'il itu adalah kata kerja. Huruf itu kata yang tidak mandiri. Di sana saja. Kata yang tidak mandiri, makna dia macam saya cakap tadi, huruf ni selalu dia ikut kepada fi'il dalam ayat tu atau ikut kepada ismun. Dia mesti ada pasangan dia. Kalau tak pasangan dia isim, kalau tak pasangan dia fi'lun. Jadi nanti kita akan nampak lebih jelas lagi macam mana beza dia semua tu. Okey. Sekarang sebelum masuk pertama kali kita mesti nak faham tu yang ismun dulu. Ismun. Jadi kalau kita nak tahu seseorang tu, kita mesti tahu dulu alamat dia, ciri-ciri dia. Kalau kita nak pergi ke airport, nak cari seseorang, kita mesti tahu ciri-ciri dia dulu dekat airport. Dia pakai baju apa ke, pakai baju warna biru, kasut warna hitam. Mesti tahu dulu. Apa ciri-ciri daripada ismun ni? Okey. Okey. Ciri-ciri pada ismun yang pertama adalah ismun tu selalu berujung dia tanwin. Un ke, in ke, an ke. Tanwin tu yang baris 2 tu. Un, in, an. Itu tanda tanwin. Tanwin. Kita baca Quran selalu kita ada sebut benda-benda ni lah. Tanwin. Maknanya dia tanwin. Jadi ini adalah tanda-tanda isim. Jadi yang pertama ialah tanwin. Tanwin dia. Ujung dia ada tanwin. Ujung dia saja tengok. Contoh dia kalau dalam Al-Quran, contoh dia mungkin terjumpa kitaban atau Quranan. Ni tanwin ni. Maknanya perkataan ini adalah ismun dia. Muhammadan atau Muhammadan kita cak. Kalau itu yang kita ada.
Ada kita tunjuk contoh. Nampak ada. Tanda-tanda izin. Kita tengok tanda-tanda izin. Ada Muhammadan. Jadi dia pakai tanwin di ujung dia. Rajulin, qalaman, khaliqun, kitabun. Semua itu adalah tanda-tanda tanwin. Tanwin. Tanda-tanda Isim. yang pertamanya ialah Tanwin. tanwin. Okey, faham Ustaz? Teruskan. Okey. Jadi kalau antum baca Quran terjumpa tanwin di ujung perkataan tu, berarti isim dia tu. Kata benda berarti makna dia tu. Tak mungkin kata kerja lagi. Yang nombor 2, tadi berakhiran tanwin. Sekarang dia berawalan alif lam. Awal dia ada alif lam. Kalau dalam surat yang pertama dalam Al-Quran, selalu kita namai Al-Fatihah. Surat pertama kan? Al-Fatihah tu. Okay. Al-Fatihah tu. Itu dah masuk tak? Apa dia? Okay. Al-Fatihah tu. Jadi, kalau Al-Fatihah tu, kan kita selalu cakap Al-Fatihah. Ada alif lam kan? Alif lam berarti memaknakan perkataan Al-Fatihah adalah ismun. Jadi tak semua kata benda tu ciri-ciri dia pakai tanwin, ada pakai alif lam. Contoh dalam surah Al-Baqarah, Zalikal kitabu. Al-kitabu tulisan sana. Al-kitabu. Zalikal kitabu. Jadi al-kitabu di sana tu adalah ismun, kata benda. Lepas tu kita cari makna dia. Makna dia kitab. Kan kitab kan adalah sebuah benda. Macam nama surat kedua dalam Al-Quran. Surat kedua kan Al-Baqarah. Al-Baqarah. Ada alif lam di sana. Berarti Al-Baqarah tu adalah perkataan yang jenis dia adalah ismun. Al-Baqarah. Jadi ciri-ciri ismun yang paling senang, yang pertama adalah tanwin, yang kedua adalah alif lam. Cuba tunjuk contoh. Contoh al. Ada di sana tu, boleh kita tengok. Yang kedua. Di sana ada tanda alif lam di dalam kitab. An-Najmu, Al-Fajaru, Al-Muslimun, Al-Maqtabu. Okey. Jadi itu dia. Ini kita tak payah tengok makna. Boleh tengok langsung je dalam Al-Quran tu. Ada alif lam, isim ni. Okey. Jadi kita kena ingat hafal ada alif lam isim. Isim dia. Tanda-tanda isim. Isim. Okey, faham. Ada tanwin, ismun dia. Dan kalau kita berjumpa Al-Kitabu, kalau dah ada alif lam, dia takkan mungkin pakai tanwin. Jadi kalau ismun tu, kalau ada ismun, Al-Kitabu contoh dia, Al-Kitabu ni tak akan mungkin sampai bila-bila, sampai kiamat pun tak akan menjadi Al-Kitabun, tak akan pernah Al-Kitabun. Jadi ismun tu satu je tanda dia. Kalau tak tanwin, kalau tak alif lam, tak boleh sekali dua. Tak boleh Al-Kitabun, tak boleh. Ataupun Al-Fatihatun, tak boleh. Satu je, Al-Fatihatu atau Fatihatun. Jadi tak boleh berdua sekali alif lam dengan tanwin. Ini senang lah dulu untuk sementara sampai sana. Yang nombor 3. Nombor 3 ni dia ismun ni tanda-tanda dia. Contoh dia di sana tu kita tak jumpa alif lam, tak jumpa tanwin. Tapi kita masih boleh nak tentukan ni isim ke tak. Apa cara kita nak tentukan dia? Kita tengok perkataan sebelum isim ni. Kalau sebelum isim tu ada huruf jar, apa tu huruf jar? Nanti kita akan belajar huruf jar. Susah apa je? Nanti kita akan belajar huruf jar.
Salah satu daripada huruf jar tu, kalau dalam bahasa Inggeris, kalau kita nak tahu sekejap untuk sementara je, huruf jar ni sama macam preposition yang menunjukkan daripada, kepada, ke, tentang dan lain-lain je. Contoh yang paling senang tu adalah fi. Fi ni di. Dalam surat Lailatul Al-Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Sekarang kita tengok Lailah ni. Kalau Al-Qadar ni isim ni, jelas ada alif lam. Lailah ni apa ni? Lailah kan malam, Ustaz. Berarti dia isim. Tapi tak ada di sini tanwin. Tak ada sini alif lam. Jadi tanda yang ketiga adalah sebelum dia tengok, ada ke tak huruf jar? Ada huruf jar satu. Fi sana. Jadi kalau tak jumpa ni alif lam, tak jumpa tanwin, tengok perkataan sebelum dia. Ada tak huruf jar? Kalau ada huruf jar sebelum dia, berarti dia tu adalah ismun. Takkan mungkin selepas huruf jar fi'lun. Boleh lagi sekali kita tayang tanda-tanda izin. Tanda-tanda izin tadi. Dia ada 4. Masuk 2 kan? Dia dah 3 dah. Tanda-tanda izin Yang pertamanya tanwin, yang keduanya alif lam ataupun al, yang ketiganya dimasuki huruf jar. Sebelum dia ada huruf jar. Sebelum ni isim, sebelum dia ada huruf jar. Didahului oleh huruf jar. Okey. Kau boleh faham lagi semua nak hafal ni tak? Kena hafal. Betul, kena hafal semua Kena hafal. Jadi semua pelajar-pelajar mesti wajib kena hafal ni. Baik, yang keempatnya Ustaz. Yang keempat. Contohlah saya bagi di sini ana. Ana ni kan kata ganti nama. Ana, antuma, antum semua tu. Ana ni kalau kita tengok sini, contoh dia ana talibun, kita cakap ana muslimun. Ana ni tak ada alif lam, tak ada tanwin, tak ada huruf jar sebelum dia. Tapi dia ni isim. Macam mana kita nak tahu dia isim? Tengok makna dia. Kalau dia perkataan ni bermaknakan benda, ana, saya. Saya kan benda ni. Anta, kamu kan benda ni. Berarti dia adalah ismun. Jadi tengok dari makna dia. Kalau dia bermaknakan benda, berarti dia ismun. Jadi tunjukkan lagi sekali dia punya ni. Yang keempatnya dia kita perhatikan makna benda yang keempat. Ana iaitu saya. Anta kamu lelaki. Huwa dia laki. Ia dia perempuan. Ini semua wajib kita kena hafal Ustaz kan? Betul. Ustaz, saya minta masa sikit Ustaz kan? Kita tengok apakah maknanya dalam bahasa Inggeris. Ini kita masuk ke dalam isim. ismun. Noun. Ya, noun. Ismun noun. Ya. Baik, dalam buku bahasa Inggeris, Ya. dia menjelaskan noun ini adalah nama bagi apa saja perkara. Yang mungkin adalah nama tempat, nama benda, Ya. nama person, nama seseorang, Ya. Ahmad ke, Ali ke, nama country, nama negara, Ya. Malaysia, Ya. Indonesia, Russia. Ya. Kemudian mungkin nama city, Ya. bandar, Dallas, Texas, river, town, animals, semuanya benda-benda ini adalah noun. Contohnya pen, book, cat, dog, boy, girl, house, bicycle, John, London, Ya. dan sebagainya. Cukup mudah Ustaz. Ya, cukup mudah. Masya Allah, noun itu semuanya noun. Sama Ustaz? Baik. Berarti itu dia ismun. Secara makna dia, secara luas dia adalah benda. Perkataan yang menunjukkan benda. Boleh nama-nama orang semua dah. Ciri-ciri dia yang 4 ni. Jadi kalau kita kan nak belajar baca ni, tengok perkataan tu. Ciri-ciri dia inilah dia. Okey, ini kata benda. Yang kedua adalah kata kerja atau dalam bahasa Arab dinamai fi'lun atau fi'il, dalam bahasa Inggeris verb. Jadi kalau fi'lun dengan verb ni memang dah sama dah. Tapi kalau ismun dengan noun ni memang tak sama. Ada pronoun masuk sini juga. Adverb masuk sini juga. Adjektif masuk sini juga. Tapi kalau verb memang berdua ni lah. Jadi setiap verb tu fi'lun. Contoh dia. Kalau
Macam dalam ayat ayat pertama dalam Al-Quran, Iqra bismi bacalah. Baca tu fi'lun, imperative verb kalau dalam bahasa Inggeris. Itu pun termasuk kepada fi'lun. Iqra, bacalah, imperative. Itu termasuk ke verb tu. Iqra bismi rabbikal lazi khalaq. Iqra. Ada juga lagi yang lain dalam Al-Quran yang fi'il allazina amilus solihat, allazina amanu wa amilus solihat, wa amilu, dan melakukan dan berbuat, beramal kan kata kerja, berarti dia termasuk kepada fi'lun. Dalam bahasa Arab sama ada macam dalam bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris dia verb tu ada terbagi, ada present, ada past tense dulu, past tense, present continuous tense, ada future tense. Dalam bahasa Arab pun macam tu juga. Tapi bahasa Arab cuma 3 je. Ada past tense, present continuous tense, dan imperative verb. 3 tu bahasa Arab. Jadi itu maknakan fi'lun, kata kerja. Ada soalan? Okey. Okey, saya tambah sikit Ustaz. Kita tengok daripada buku bahasa Inggeris. Tenses of the verb. Ya. The word tense means time. There are 3 times at which an action can take place. A verb therefore has 3 main tenses, yaitu present tense. Contohnya John goes. John sedang berjalan. John sedang berjalan. John went. Malam dia dah pergi. John went. Kemudian John will go. Itulah verb tu. Boleh kita buat seperti kita buat ayat tadi itu dalam bahasa Arab. Kalau kita buat dalam bahasa zahaba Jun. Jun kan John kan? Jun. Atau ini yang past tense ni. Ni past tense. Kalau yang present tense yadhhabu. Yadhhabu Jun. Ini yang present. Sedang berlaku. Selepas tu yang satu lagi satu John will go. Dia akan kalau futures dia sama je dengan fi'il mudhari'. Sama dengan, jadi kalau futures dengan present dalam bahasa dia sama, disatukan, tak dibezakan sama sekali. Boleh pakai sa, boleh. Boleh. Tapi sebenarnya kalau dah ini dah bahasa dinamai fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu dah memaknakan sekarang ataupun akan datang, dah memaknakan sekali. Kalau nak jelaskan dia, tambah sa. Tambah sa ni will. Boleh tambah sa. Jadi kalau will dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa pakai sa. Tadi kalau terjumpa sa di sana, sa'adhhab, I will go. Cuma sebenarnya fi'il mudhari' pun dah memaknakan akan. Itu dia. Memang fi'il atau kata kerja itu ada masa-masa khas dia. Jadi sekarang kita dah pergi dua sana. Masya-Allah. Izim, fi'il, ini semua kena hafal. Ingat, kita kena berdoa minta Allah Taala. Ini bahasa Arab ni. Bahasa pilihan Allah. Allah turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Jadi benda ni bukan susah. Takkan Allah nak susahkan hamba-hambanya. Dia turunkan Al-Quran, dia nak semua hambanya bacalah Quran untuk panduan kehidupan. Tapi bila kita duk kata susah, memang benda tu dia jadi susah. Tapi apa yang kita tengok lagi ringkas daripada bahasa Inggeris ni. Lagi dia ringkas. Masya-Allah. Surah 2, izin, PE, sekarang Ustaz huruf lah. Huruf lagi. Okey. Kita padamkan yang ni. Okey. Huruf ni yang paling masyhur lah, yang mesti dan paling masyhur kita fahami dalam bahasa huruf ni, di antara dia adalah huruf jar. Huruf jar. Huruf jar ni apa dia? Kita fokus pada huruf jar. Huruf jar ni apa dia? Untuk pertama-tama ni kita daripada huruf jar pertama tu. Huruf jar ni apa dia? Huruf jar ni macam kalau dalam bahasa Inggeris tu, preposition tu macam di dalam, dengan, dari, kepada, di atas,
dan lain-lain tu. Jadi itu dia huruf tu. Dia huruf ni kalau kita cakap di saja, ada tak makna dia? Takkan makna, tak ada makna. Tapi kalau dah kita sambung dengan kata selepas, contoh macam isim, di kelas, baru dia punya makna, baru kita faham. Itulah makna huruf tu. Huruf ni tak akan punya makna jikalau dia tak berkawan dengan fi'lun ataupun ismun. Tu dia. Cuma khusus untuk huruf jar ni tak akan pernah berkawan dengan fi'lun. Tak akan. Jadi sebenarnya ini semua ni kita nak menjelaskan perkataan. Ya. Ayat-ayat lah. Ya. Ayat-ayat. Saya sedang bermain bola. Betul. Saya sepak dengan kaki. Betul. Ini dia nak menjelaskan ayat-ayat lah. Betul. Okay. Macam contoh hari tu, saya sepak bola, menyepak bola dengan kaki. Saya ismun, menyepak fi'lun, bola ismun dengan harfun, kaki ismun. Dah. Tinggal kita nak buat ayat lagi, nak tulis di dalam ayat. Cuma bila mana kita nak tulis dalam ayat, kita mesti tahu kaedah penggunaan ismun, fi'lun dan harfun. Jadi itulah dia. Beza secara besar, secara gambaran besar dia, secara gambar umum dia, beza antara ismun, fi'lun dan harfun. Jadi itu saja. Okey. Dan cukup untuk ini. Kalau nak tambah, okey. Tanda isim ni. Okey. Tanda isim dah habis. Fi'lun. Okey. Sekarang kita masuk kepada ni ciri-ciri ismun. Kita masuk kepada di muka surat. Ada di muka surat 5. Ni di muka surat 5. Ada soalan sana kan? Tunjuk kan muka surat 5. Berarti kita dah jelas dah. Beza dia dulu. Beza antara 3 macam ni dulu. Okay. Sekarang kita nak tengok, nak fokus lagi kepada isim lagi. Okey. Kita sepadam yang ni. Okey. Sekarang kita tadi alamat isim. Makna isim alamat dia. Sekarang ni kita nak tahu lagi macam-macam jenis-jenis isim tu. Isim tu punya banyak juga macam-macam jenis-jenis dia. Yang pertama, nama dia ismun mufradun. Nama dia isim mufrad. Isim mufrad ni single noun. Single noun. Itu adalah kata yang menunjukkan makna satu benda je. Satu je jumlah benda tu. Single. Dia tak Mufrad. mufrad. Satu je. Dia bagi contoh fasiqun, sajirun, katibun, talibun. Boleh. Boleh kita ambil contoh dia yang paling senang lah, yang paling nampak di depan mata kita. Bahasa Arab, kitabun. Atau yang kita dalam kitab tu pun, fasikun. Fasik ni adalah orang fasik. Ni isim. Isim ni kan, kita dah tahu dia isim. Apa tanda isim dia? Tanwin. Sekarang fasik ni, makna dia satu je orang fasik. Satu orang fasik. Maknanya dia adalah isim mufrad. Sebab kan makna dia satu orang fasik. Bukan 2, bukan 3, bukan 4. Satu orang fasik. Macam kita cakap satu kitab. Kitabun. Kalau kita tulis ini kitabun, berarti ini kan isim. Dan dia mufrad. Mufrad ni makna dia single. Berarti dia satu kitab. Jadi bahasa Arab ni kena detail. Kena bezakan sangat-sangat. Ni ismun. Ismun ni berapa dia jumlah dia satu. Kalau dia satu, mufrad nama dia. Kitabun. Ustaz, ini boleh tak pakai alif lam? Boleh je. Tak kisah pun pakai alif lam. Kita hilangkan tanwin, tambah alif lam. Boleh. Macam yang kita cakap di awal-awal tadi. Jadi ni pertama, ismun mufrad. Mufrad ni makna dia single noun. Yang satu je isi dia. Macam kalau kita cakap Muhammadun kan satu Muhammad je. Berarti dia mufrad dia. Itu dia, isim mufrad. Yang kedua, nama dia isim tasniyah nama dia.
ismun atau orang cakap ismun musanna. Kalau dalam kitab dia tasniyah nama dia. Dalam kitab tasniyah. Ni. Ni tasniyah, nama dia dalam kitab tasniyah. Tapi kalau ada yang dia buat sama saja, tasniyah atau musanna. Musanna lah kita cakap di sini. Makna dia apa? Kalau sini single, kalau sini double. Jadi kalau fasikun ni satu je. Tapi kalau dah dua dia jadi fasiqani. Atau kadang-kadang dia jadi fasiqaini. Ini dia. Ini dah musanna nama dia. Jadi kalau kaum muslimin dan muslimat semua dalam Al-Quran menemukan ujung dia ani atau aini, ujung dia fasiqaini, kitabaini, kitabani. Itu makna dia, itu ismun. Tapi dah lebih detail dia adalah ismun musanna. Musanna tu apa makna dia? Double. Mufrad makna dia? Single. Itu saja beza dia. Itu yang isim yang jenis macam pertama, isim mufrad. Yang kedua, isim musanna atau tathniyah. Jadi kalau bahasa Inggeris beza dia. Bahasa Inggeris dia cuma bezakan isim mufrad dengan jamak saja. Tapi kalau bahasa Arab dia kena bezakan mufrad, musanna ataupun nanti jamak dia. Nanti jamak selepas ni kita masuk. Tunjukkan lagi sekali buku dia. Tengok kat bawah tasniyah, nombor 2. Tasniyah. Talibani, talibani, talibaini, fasiqani, fasiqaini. Itu semuanya adalah tasniyah. Tasniyah. Senang ya? Senang. Jadi tasniyah ni ujung dia ada alif nun atau ya nun macam ni. Rahsia dia mesti ada alif nun dengan ya nun. Ya nun di ujung dia. Ujung dia. Tunjuk contoh lagi sekali. Yang warna merah ada tu. Yang warna merah di ujung tu dia ada itu yang dia menunjukkan. Dia tunjuk tasniyah. Tasniyah. InsyaAllah. Yang warna merah nombor 2 tasniyah. Okey. Nanti ada di dalam lagu nanti ada. Kita tengok nanti lagu dia terakhir. Lagu ada tu. Okey. Dan okey, kita masuk yang ketiga. Yang ketiga adalah jamak muzakkar salim. Saya padam yang ni ya. Yang ketiga adalah apa? Tasniyah atau musanna. Musanna ni adalah ismun atau kata benda yang jumlah dia 2. Jadi 2 dia. Sama macam ni. Kalau sini kitabun. Kitabun ni makna dia satu kitab baru. Macam mana nak jadi 2? Dibuat jadi alif nun atau ya nun. Sama kita buat kitabani atau kitabaini. Itu 2 tasniyah nama dia. Kalau dah tasniyah ni dia ada pakai ani atau ya nun, alif nun atau ya nun. Itu tasniyah musanna. Makna dia apa? Makna dia yang memandangkan 2. Sini 2 kitab ni. Sini 1 kitab, sini 2 kitab, sini 1 kitab. Tu beza dia. Atau ini cuba kita tengok dia punya nota yang dia bagi nombor 2. Dia bagi nombor 2. Kalau yang nombor 1 tadi isim mufrad kerana menunjukkan makna tunggal, kan? Ya. Sekarang tasniyah. Isim tasniyah kerana menunjukkan makna 2 dan berakhiran alif dan nun. Betul. Hafal ni. Jadi dia kerana menunjukkan makna 2 dan berakhiran alif nun. Tulis dan hafallah. Okey, yang ketiga Ustaz. Okey, jadi kalau kita nak balik lagi, kalau ismu musanna ni dalam bahasa Inggeris tu selalu kalau bahasa Inggeris dia pakai two books, two boys. Tapi kalau bahasa Arab cuma pakai alif nun saja atau ya nun. Itu dah memandangkan two dah.
Tak payah pakai tu. Okey. Tapi kalau yang ketiga, okey, kita sambung yang ketiga. Yang ketiga adalah jam'ul mudzakkari as-salimu. Jamak mudzakkar salim. Kita tengok dari makna dia. Ini Maaf Ustaz, saya mencelah ya sangat. Isim tasniyah, lagi satu nota yang dibagi oleh buku Ustaz Syamsul Ma'arif. ya. Kerana menunjukkan makna dua Ya. dan berakhiran ya dengan nun. Betul. Yang tadi alif dengan Dan nun. Betul. Dan kalau akhirnya dengan ya dengan nun, itu pun menunjukkan isim tasniyah. Tunjuk lagi sekali. Tunjuk lagi sekali. Yang ketiga tu isim tasniyah kerana menunjukkan makna dua dan berakhiran dengan ya dengan nun. Okey Ustaz, sambung Ustaz. Bagus soal apa macam ni? Belajar. Okey. Sekarang jamak muzakkar salim. Kita fahami makna dulu. Kalau ini ismun yang satu, ismun yang dua. Sekarang jamak muzakkar salim. Nama dia jamak. Jamak ni plural. Muzakkar ni laki-laki. Salim ni selamat. Selamat dia macam mana? Kita tengok sekarang. Kalau muslimuna, ada terjumpa dalam Al-Quran muslimuna, kafiruna, atau lagi fasiquna, fajiruna. Semua dia pakai una, atau muslimina. Muslimina, kafirina, fajirina. Semua dia tu ada pakai una atau ina, waw nun atau ya nun sekarang. Beza dia dengan musanna tadi. Musanna tadi alif nun dengan ya nun. Sekarang jamak muzakkar salim dia pakai waw nun dengan ya nun. Mana salim dia? Di mana selamat dia? Selamat dia, antum boleh tengok sini selamat dia macam mana. Selamat dia. Contoh, tunjuk. Sini muslimu, sini muslim. Muslim ni boleh tengok sana. Itu dia. Itu di sana ada contoh dia. Jamak muzakkar salim. Di sini Ustaz, apa yang dibagi untuk jamak muzakkar salim? Fasiquna. Betul. Fasiqin. Betul. Fasiqin. Lepas tu talibuna. Betul. Talibuna atau talibina. Dia pakai waw nun atau ya nun. Jadi kita mesti hati-hati. Kalau ya nun ni ujung dia antara dua. Atau boleh ada dia musanna atau jamak muzakkar salim. Yang ini untuk lelaki lah. Ni untuk lelaki. Yang ini untuk lelaki. Ingat untuk lelaki kita boleh guna jamak muzakkar salim. Macam tu lah sebab 3 orang lelaki ke atas. 3 ke atas tapi lelaki. Kita boleh guna muzakkar salim. Sebab tu nama dia jamak muzakkar. Muzakkar laki-laki salim. Selamat. Okey. Ni dah cukup? Saya padamkan yang ini. Lepas tu jama'ul muannas as-salim. Jamak muannas salim. Sekarang ni jamak untuk benda yang muannas atau yang perempuan. Salim selamat. Macam mana? Kita tengok sekarang contoh dia. Kalau sana muslimuna, kalau sekarang muslimatun. Atau muslimatin. Dia antara dua bentuk dia. Muslimatun atau muslimatin. Di dalam Al-Quran ada mu'minatun. Ada qanitatin. Qanitatin. Apa lagi? Apa ayat dia ya? Saihatun, qanitat. Macam tu. Dia ada alif ta ujung dia. Ujung dia ciri-ciri dia ada alif ta. Kalau sini tadi waw nun dengan ya nun. Kalau sekarang alif ta dengan alif ta. Cuma sini tun, sini tin. Jadi antara dua dia boleh. Kenapa beza-beza Ustaz? Dari tadi beza-beza je contoh dia. Sini muslimu dengan ya nun. Sini alif tun dengan alif tin. Kenapa beza? Nanti kita belajar. Beza dia kena berubah tu. Ini Ustaz, jamak muannas salim ni
khusus untuk perempuan. Betul. Contoh Ya, ingat semua ya. Ini adalah sebutan untuk orang perempuan. Yang tadi jamak muzakkar salim untuk lelaki. Betul. Yang ini jamak muannas salim adalah untuk orang perempuan. Betul. 3 ke atas, 3 orang ke atas perempuan kita sebut jamak muannas salim. Contoh yang dibagi dalam buku ni fasiqatun talibatun. Betul tak? Contohnya tengok yang tadi yang nombor 4 jamak muannas salim. Fasiqatun talibatun. Salin salin. Hafal semua benda ni. Okey Ustaz, kita pergi ke jamak tafsir. Jamak tafsir. Seronok orang baca. Okey, sekarang masuk jamak taksir. Okey. Nanti kita nampak beza dia setiap jamak ni. Jamak dalam bahasa Arab tu dah 3. Ni dia. Jamak taksir. Tadi jamak muzakkar salim, lepas tu jamak muannas salim. Sekarang jamak taksir lagi. Taksir ni maknanya dia pecah. Ni jamak yang pecah. Macam mana dia? Kita tengok sekarang. Kitabun satu kitab. Kitab tu jamak dia adalah bentuk jamak, bentuk plural dia adalah kutubun. Kitab-kitab mana dia? Kutubun. Ini adalah jamak taksir, kitab-kitab. Atau antum sering dengar qalbun, hati. Kalau hati dalam bentuk plural, bentuk jamak adalah qulubun. Walahum qulubun la yasma'una biha. Qulubun, hati, maksud dia hati dalam bentuk jamak lah, plural, hati-hati. Jadi kutubun, kitab-kitab. Qulubun, hati-hati. Jadi ini banyak kitab, ni banyak hati. Yang ini ni jamak, nama dia jamak taksir. Taksir tu apa dia? Pecah dia. Pecah ni dia tak beraturan dia. Tak beraturan bentuk jamak. Kalau sini beraturan dia. Pakai waw nun. Asal dia muslimun, tambah waw nun. Kalau sini beraturan dia. Asal dia muslimatun, tambah alif ta. Kalau sini asal dia kitabun. Tiba sini di kutubun. Tak beratur dia. Dia beza dengan mufrad. Dia beza dengan mufrad. Betul. Cuba contohnya Ustaz Kamal. Cuba tunjukkan contoh ni. Ini jamak taksir. Jamak taksir contoh yang dia bagi. Fasahun, saharatun, kutabun, tullabun. Betul Ustaz? Betul. Okey. Faham semua? Semua tu tulis tu. Catat semua. Okey. Sekarang kita pergi Asma'ul Khamsah Ustaz. Okey. Jadi beza dia itulah. Kalau muzakkar salim pakai waw nun, muannas salim pakai alif ta, jamak taksir tak ada tanda dia. Okey. Kita padam yang ni. Dah yang nombor berapa ni? Jadi isim jamak taksir Ustaz kerana menunjukkan makna banyak dan berubah dari mufradnya. Betul. Ya Ustaz? Betul, berubah. Boleh Ustaz ulang lagi sekali dah Ustaz? Boleh. Kerana menunjukkan makna banyak dan berubah dari mufradnya. Kita tengok sekarang, kita nak bezakan secara ringkas dari jamak muzakkar salim. Dari jamak muannas muzakkar salim, jamak muannas salim kita boleh kias. Tapi jamak taksir tak boleh kias. Betul-betul dengar daripada bahasa Arab. Dengar bahasa simai dengar bahasa Arab. Kias tak boleh. Jadi ini dia. Terima kasih Ustaz. Jadi ini dia. Sebab nama dia muzakkar salim, dia selamat. Bentuk asal dia dengan bentuk jamak dia, bentuk mufrad dengan bentuk jamak dia tak ada beza sama sekali. Cuma tambah waw nun. Muannas salim macam tu juga. Bentuk mufrad dengan bentuk jamak dia sama. Tapi kalau dah yang jamak taksir, bentuk mufrad dengan bentuk jamak dia dah beza, dah berubah, dia tak teratur berubah dia. Pecah dia, tak beraturan bentuk dia. Sebab tu dia jamak taksir. Jadi jamak taksir tu yang tak beraturan dia. Ini kita selalu, kalau jamak taksir ni kita tahu dia apabila kita selalu mendengar orang Arab cakap. Simai dia. Saya tunjuk contoh lagi sekali. Tu aja.
Jamak, isim jamak taksir. Ada nampak? Isim jamak taksir. Tengok kan buat catatan lah. Buat catatan. Letih dah Ustaz. Ustaz dah nama. Dah agung dah letih ni. Kita ada lagi 2 lagi Ustaz. Itulah isim jamak taksir. Okey. Okey. Boleh ya? Dah buat catatan. Dah buat catatan semua. Sekarang kita pergi isim mana salim dah jamak taksir asmaul khamsah. Al-asmaul khamsah. Ya. Asmaul khamsah. Sekarang kita nak tengok al-asma al-khamsah. Daripada nama ni kita dah tahu dah. Asma ni isim-isim. Kata-kata benda, perkataan-perkataan yang 5. Maknanya perkataan ni cuma 5 exception dalam isim. Dia cuma 5. Jadi 5 isim ni dia ada bentuk khas dia. Dia tak sama. 5 noun. 5 nouns. Betul. 5 noun. Betul. Nanti ada di muka surat 20 nanti kita akan belajar lebih khas lagi. 5 noun ni contoh dia abun. Abun ayah. Akhun, saudara laki-laki. Ada lagi hamun, saudara ipar. Ada lagi zu yang memiliki, ada fu, bibir. Ada lagi nanti. Ada dalam nanti kita akan belajar di muka surat 20 nanti insya-Allah. InsyaAllah. Jadi kita sekarang nak tengok dulu asmaul khamsah ni exception. 5 isim. Apa yang 5 nouns yang beza daripada yang lain. Cuma 5 saja isimun dia. Okey, nanti kita sambung nanti ya. Okey. Baik, sekarang kita pergi ke isim ghair munsharif. Okey. Isim yang tidak menerima tanwin. Okey. Ismun munsharif. Ismun ghair munsharifin. Ghair munsharif ni isim dia tak boleh pakai tanwin. Isim munsharif. Tadi kita cakap isim dia selalu berakhiran tanwin. Kalau isim munsharif ni tak boleh sama sekali pakai tanwin. Macam mana contoh dia? Kalau kita buka dalam surah Yusuf atau surah li Adama. Adam. Adam tu tak pernah orang cakap Adaman, tak ada. Adamin tak ada. Adamun tak ada. Yusuf pun macam tu juga. Yusuf. Yusufu tak pernah, Yusufun tak pernah. Yusufan tak pernah, Yusufin tak pernah. Jadi ini ni isim ghair munsharif ini adalah isim yang tak boleh pakai tanwin. Macam mana detail dia? Nanti ada kita akan belajar isim ghair munsharif ni di level 4 nanti kita akan belajar fokus dengan isim ghair munsharif. Kalau secara nak ringkas dia, isim ghair munsharif ini adalah isim yang tak boleh pakai tanwin. Ciri-ciri dia ada nanti kita belajar. Level 4 nanti insya-Allah. Dia ada banyak ciri-ciri dia. InsyaAllah. Okey. Itu isim ghair munsharif maknanya isim yang tak boleh pakai tanwin. Seterusnya Ustaz. Isim manqus. Okey. Isim manqus. Mangkus. Setiap badan yang ni. Isim mangkus. Contoh di sana al-qadi. Naam? Betul Ustaz? Al-qadi contoh sana. Al-qadi. Al-qadi. Atau qadin. Ni isim mangkus ni. Isim mangkus tu apa? Apa dia isim mangkus tu? Saya baca ni. Apa isim mangkus tu? Isim manqus kerana berakhiran ya dan sebelumnya berharokat kasrah. Betul. Dia adalah ismun yang ujung dia ada ya. Ni ya dia. Sebelum dia tu pakai kasrah. Yang dot ni, yang do huruf sebelum ya ni berharokat, berbaris kasrah, berbaris bawah. Al-qadi. Atau orang yang berlari, bahasa dia al-jari. Ni ujung dia ya. Sebelum dia pakai kasrah. Ini isim mangkus. Isim mangkus. Ini isim mangkus. Mangkus Jadi nak hafal. Cuma tengok lagi sekali catatan Ustaz, tunjukkan yang bawah. Yang nota yang bawah tu. Yang second last. Isim mangkus kerana berakhiran ya dan sebelumnya berharokat kasrah. Okey Ustaz kena letih. Kita pergi ke yang terakhir Ustaz. Okey. Isim maksur. Isim maksur. Okey, kita ambil contoh dia. Sana makna dia al-huda. Contoh al-huda.
Ini dalam bahasa ini dinamai alif maksurah. Yang ni. Ni bahasa apa? Bukan ya nama dia. Nama dia alif maksurah. Maksur tu alif maksurah. Jadi kalau yang maksur, isim maksur, dia ada tu jumpa ya alif macam ni, dia bentuk dia. Sebelum dia pakai fathah, berbaris fathah huruf tu. Al-huda. Yang macam ini dinamai isim maqsur. Contoh lagi, bahasa Arab hospital. Mustashfa. Al-mustashfa. Mustashfa. Hujung dia ada alif. Ni alif nama ni. Sebelum dia ada fathah. Berbaris fathah. Ini dinamai isim maksur. Ustaz, apa beza alif? Ini alif, kenapa sebutkan alif? Kenapa ini sebutkan ya? Apa beza dia? Kita tengok sekarang. Kalau di kitab tu akan tertulis yang ya yang macam ni, dia tak akan pakai titik, tak ada pakai titik. Sebab tu nama dia alif. Di kitab tu tak ada pakai titik kan? Huda kan tak ada. Sebab tu nama dia alif. Kalau yang ya, yang benar-benar ya tu dia pakai titik dia. Jadi kita kena bezakan, bentuk dia sama-sama ya. Tapi yang ini alif ni. Ini ya dia. Dia beza dia. Okey? Jadi nota yang diberi dalam buku Ustaz Samsul Arif ni, isim maksur kerana berakhiran alif dan sebelumnya berharakat fathah. Fathah balik atas. Ya, fathah balik atas. Cuba tunjuk nota Ustaz sekali. Nyala sekali bawah. Okey. Saya baca lagi sekali. Isim maksur kerana berakhiran alif dan sebelumnya berharakat fathah. Jadi setakat itu jadi Masya Allah, sangat-sangat memberi manfaat. Ini rupanya tak susah. Tak susah. Saja. Senang. Tapi kita kena betul-betul berdoa kepada Allah. Ini hak milik Allah. Kita kena berdoa, minta dekat Allah Taala. Sebelum kita tutup ni, jangan lupa, sangat mudah jika semua boleh membeli buku iaitu, tunjukkan buku dia. Buku Table Nahu Al-Fatih. Buku namanya Table Nahu Al-Fatih. Boleh berhubung 013 246 777. Macam mana? 013 24 777 60 Nanti kita akan sebutnya. Buku ni boleh beli, kontak balik lah, tengok nombor telefon saya pun tahu pasti. Kontak balik, ada dalam grup Ustaz Tafiz Al-Taqwa tu ada. Baik, kita mengenalkan orang-orang kita yang berjayakan. Ustaz Kamal, sila Ustaz Kamal, main-main depan. Ini orang juruteknik kita lah. Juruteknik kita. Dia pun ada seorang Ustaz dan saya sendiri lah. Kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar, insyaAllah kita akan jumpa lagi besok. Kita akan maklum lah. Besok boleh kita buat pukul 5.30 juga Ustaz. InsyaAllah. Kita insyaAllah pelan-pelan kita belajar. Sangat baik jika dapat semua membeli buku. Buku dia, buku Table Nahu Al-Fatih, harga dia RM18, insyaAllah. InsyaAllah. Dia ada lagi satu buku, iaitu buku Tasrif. Ada buku Tasrif Ustaz? Buku tasrif. Ini buku tasrif. Ini tunjuk depannya. Dia kita pakai buku dua, table, iaitu Nahu dan Sorof. Kita nak belajar grammar bahasa Arab ni, dia pakai dua buku, Nahu dan Sorof. Lagi satu yang sangat mustahak, Lantera. Yang mana dalam Lantera tu dia ada lagu-lagu semua sekali lah. Setiap hari kita kena bagi masa. Mereka belajar di sini sebenarnya 3 bulan. Pagi, petang, siang, malam. 3 bulan dah boleh belajar bahasa Arab, Nahu dan Sorof. Dan mereka boleh membaca kitab-kitab tanpa baris. Betul. Dan ada seorang guru yang mengajar di sini, dia belajar dulu hampir 2 tahun untuk memahami Nahu dan Sorof. Hampir 2 tahun. Jadi apa yang telah disediakan oleh Ustaz Samsul Ma'arif ini, khusus dia sebenarnya
dibuat di pesantren An-Nur di Magelang. Magelang. Jadi kita sekarang buat di sini dengan dibantu mulanya dengan tenaga pengajar daripada pesantren An-Nur. Sekarang ini kita sedang bercuti kerana dikurung pelajar-pelajar kita. Sebenarnya kita nak ambil pelajar baru. Jadi berhubung dengan kita nak ambil pelajar baru. Mereka akan sambung belajar. Yang mananya cuti ni selama lagi sebulan, dan pelajar baru insya-Allah kita akan maklum. Baik, Ustaz, kata-kata lagi Ustaz penutupnya. InsyaAllah. Jadi itu saja kita belajar hari ini. Jenis-jenis perkataan, jenis-jenis isim. Jenis-jenis isim terakhir, lepas alamat isim sekarang, dan terakhir macam-macam isim. Semua ini akan lebih bagus lagi kalau kita ketika kita baca Quran, kita terus praktikkan apa yang kita belajar. Oh, ni isim mafrad ni ketika baca Quran. Kita langsung praktiskan ketika baca Quran. Jadi semoga saja ini bermanfaat. InsyaAllah esok pukul 5.30 kita akan berjumpa lagi. Kita akan lanjutkan lagi pelajaran dia. Pelajaran bahasa Arab ni semoga mudah dipahami dan kita sebarkan kepada orang lain. Kita ajak orang untuk belajar bahasa Arab. InsyaAllah bahasa Arab tak akan susah kalau kita memang dah niat untuk belajar bahasa Arab, insyaAllah. Sebab Allah dah janjikan bahasa Arab itu mudah untuk kita fahami. Syukran ala husni timamikum. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badam.